Ambil. Duk fikir-fikir. Akhir sekali rupanya besok ditanya dia. Muawiyah panggil balik pegawai, minta balik dengan Abu Darda sebab beri semalam nak uji dia. Kata alamat salah, poskop salah. Alamat salah. Duit ni kena beri ke orang lain sepatutnya, tapi terberi pada dia. Bila diminta katanya habis malam tadi dia habis. Tak macam kita kalau dapat PT malam tak tidur juga, tapi duk fikir nak pergi Kuala Lumpur, nak masuk hotel ni, kemudian nak pergi sini, lepas tu nak pergi sini, mikir tengok katalog kereta nak pakai kereta apa, tengok rumah, buka internet rumah tekak berapa tekak molek, duk fikir hal tu, tak tidur malam juga. Nak tidur malam juga, tapi tak tidur malam memikirkan kepada dunia. Tetapi yang dikehendaki ialah memikirkan kepada akhirat. Untung kita tumpu akhirat. Ingat kalau kita kejar dunia, kita akan jadi hamba dunia. Tak akan cukup dunia. Itulah dunia. Tak percaya? Cuba dia tengok kita beli kacir tak dah mampu pergi busa tubik dah. Tak ada apa? Tak ada tu busa tubik dah. Busa dah ada mampu, kenari mari dah. Dok main dengan kenari dah habis lagi kelisa mari tubik pula kelisa. Dia tak habis semua. Ini dia kerja dunia. Kerja dunia, maka dia dapat tidak ingat, kita kejar kepada dunia, pasti kita akan jadi hamba kepada dunia. Dan siapa yang jadi hamba kepada dunia, yang pertama tidak akan mencapai dunia, yang kedua tidak akan cukup dunia yang dia ada. Tak cukup dunia yang ada kerana dia sudah menjadi hamba kepada dunia. Siang malam kejar ke dunia. Tetapi kalau kamu menjadi hamba akhirat, kalau kamu kejar akhirat, maka dunia akan menjadi hamba kepada kamu. Dunia akan jadi hamba kepada kamu bila kita kejar akhirat. Kita utamakan akhirat. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Maka dia kata mudah bagimu ibadat akan haknya sebenar-benarnya. Inilah dia ibu dia. Zuhudlah kita. Cukuplah dengan apa yang ada, tumpukan akhirat, pastikan jangan jadikan dunia itu penghalang untuk kita melakukan ibadat. Tetapi menolong akan dikau segala anggota atas engkau, dan segala anggota kita tolong kita untuk melakukan amal ibadat. Jadi ringan, jadi mudah, tak ada apa-apa dah kita, kerana kita telah menumpukan kepada akhirat. Tidak bermakna kita meninggalkan dunia, kita bekerja untuk mendapat kehidupan dunia. Sekadar yang perlu, kemudian tumpulah kepada akhirat, kerana akhiratlah yang menjamin keselamatan kita, kebahagiaan kepada kita dunia dan juga di negeri akhirat. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi. Beliau ni daripada Faris Al-Farisi ni. Dia ni dia asalnya orang Majusi. Orang Majusi menyembah api. Kemudian belajar dengan padri. Belajar dengan padri, padri ni mati. Bila padri ni mati, padri itu kata, sebelum nak mati kamu belajar dengan sianu bir sianu. Dia ni seorang padri juga. Lepas tu dia pun belajar dengan orang tu. Bila dia belajar dengan tu, bila nak mati orang tu kata kamu belajar dengan dia pula. Dia pun pergi. Sampai pada satu padri tu, dia tengok sikap padri tadi, suka mengumpulkan harta, kemudian suka menipu orang ramai. Lalulah bila dia mati, dia pergi cari pula orang lain, mencari agama, sehinggalah sampai dekat kota Madinah, dan dia menjadi hamba. Kerana orang kata kamu pergi belajar ni, akhir sekali dia dijual, ditangkap dan dijual. Dia menjadi hamba. Bila menjadi hamba, tiba-tiba dia mendengar mengatakan bahawa ada nabi di akhir zaman. Nabi di akhir zaman yang akan datang di kota Madinah. Dan ketika itu dia menjadi hamba. Jadi hamba, satu hari dia naik atas pokok kurma. Dia naik atas pokok kurma, tuan dia ada bawah pokok kurma. Tiba-tiba orang berlari jumpa ke tuan dia. Dia kata ada berita bahawa Muhammad bin Abdullah daripada Mekah datang. Muhammad bin Abdullah daripada Mekah datang. Dan dia mendakwa bahawa dia ni nabi akhir zaman. Dia duduk atas pokok. Dia duduk atas pokok tengah buat kerja, dia tanya, dia turun lah, dia tanya. Dia kata betul ke Muhammad ni? Tuan dia marah. Musnyak naik mula atas pokok. Naik mula atas pokok. Masa tu pokok kurma. Jadi semenjak daripada hari tu ni dia rasa nak jumpa dengan Muhammad. Lalu dia teringat ada padri tu aja. Dia kata kalau mu nak tahu nabi akhir zaman,
Dia ada tanda dia. Tanda dia kenapa? Yang pertama, dia terima hadiah. Dia terima hadiah. Yang kedua, dia tidak menerima sedekah. Dia tidak menerima sedekah. Yang ketiga, saya tak ingat lah, tapi kalau tak silap ada tanda khataman nubuwah. Dalam keadaan macam tu. Jadi satu hari ni bila dia bekerja, tuan dia ni bagi kema pada dia, upah dia bagi hamba-hamba, tapi bagi upah dia simpan kema tadi. Kemudian dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah masa hari tu, dia kata, "Hai Muhammad, ini sedekah saya nak bagi pada awak." Rasulullah menolak sedekah tadi. Sedekah. Lalu dia pun diambil. Kata, ya sungguh sedekah dia tak terima. Dia tak terima. Kemudian besokkan dia pun kemudian dia pergi pada orang lain. Kemudian esokkan dia pergi bawa pula kema. Dia kata, "Ya Muhammad, ini saya nak bagi hadiah pada awak." Nabi pun ambil. Dia kata, "Ya dah, tanda kedua betul dah." Segi tanda. Tanda selagi, dan dia pergi yang lain. Kalau tak silap khataman nubuwah. Saya pun ingat-ingat lupa gitulah. Akhir sekali didapati memang ada kenabian padanya, lalu menganut Islam. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang beriman. Dan dia ni seorang yang cerdik. Dalam bab perang Khandaq, dialah yang mencadangkan supaya menggali parit. Orang yang cerdik dan seorang yang kuat amal ibadat kepada Allah. Dan ketika dia nak mati, dia mengatakan, "Aku ini adalah manusia yang banyak melampaui batas, yang banyak menumpukan kepada dunia." Dia ni kuat ibadat, tapi nak mati rasa takut. Kenapa? Kerana banyak menumpukan kepada dunia. Tapi kita memang banyak dunia pada akhirat kita. Kalau kita fikir kehidupan akhirat dengan dunia, banyak mana yang kita tumpu? Akhirat ke dunia? Kita lebih banyak tumpu kepada dunia. Maka hati kita biarlah banyak pada akhirat. Kita tidak larang nak kerja, yang jadi suri rumah, tapi biar hati kita sentiasa ingat. Kalau boleh fikir kita selalu dalam fikiran kita, fikir tentang mati, fikir tentang dosa, fikir tentang pahala, tentang syurga dan neraka. Supaya kehidupan kita banyak kepada akhirat. Jangan melalaikan kita, jangan kita dilalaikan dengan kehidupan dunia hari ini. Kerana kehidupan dunia, kehidupan yang menarik kita lalai kepada Allah, yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam api neraka. Wal-iyazubillah min zalik. Maka dia kata bahawasanya, berkata ia, hamba itu apabila zuhud dia. Seorang itu apabila zuhud, dia mengambil sekadar yang perlu untuk dia di dalam dunia, maka teranglah hatinya. Hati dia terang, hati dia akan jadi terang. Ingat pada Allah. Kita ni hati kita gelap. Hati terang ni, hati yang melihat Allah. Hati terang, hati yang mengingati Allah. Sentiasa itu dipanggil hati yang terang. Tapi hati kita hati yang payah ingat Allah, kerana hati kita gelap, terhijab, tertutup. Tertutup dengan apa? Diseliputi dengan dosa-dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Maka hati kita menjadi gelap. Hati gelap, lemah, beribadat lemah. Tapi kalau bab maksiat semangat. Semangat. Kalau tengok cerita kus-kus hatahi dilpagahi, tak ada apa-apa semangat. Tapi kalau dengar kuliah, mengatur mata saja. Kalaulah katakan nak bermain apa-apa, jadi semangat. Main cokok dulu 3-4 kali pusing pun tak apa. Tapi nak angkat takbir darah saja. Kenapa? Hati kita lemah. Hati kita lemah. Maka dia kata di sini maka dia kata apabila seorang tu zuhud, maka teranglah hatinya. Teranglah hatinya, dan dengan hikmah dengan apa? Dengan mudah dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dan dengan baik melakukan ibadat sehingga nampak kepada akhirat, dan nampak jalan-jalan agama yang dia lakukan itu. Nampak satu jalan untuk dia nak menuju Allah. Berubah satu demi satu. Jadi demikianlah kita ni kena zuhudlah kehidupan kita. Ingat, zuhud bukan bermakna kita kena pakai kereta kecil dah. Mesti rumah kita orang bawa rumah kecil-kecil. Tidak. Kalau tak silap saya, Salman Al-Farisi inilah, kalau tak silap saya, ataupun Abu Hurairah, dia tidak ada rumah ketika dia menjadi gubernur. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah, dan selalu tidur di masjid. Ketika tu lalu orang mengatakan bahawa saya ingin membuat rumah untuk kamu. Dia kata tambah. Jangan buat rumah. Jangan buat rumah. Dia kata tak boleh, kami kesian tengok keadaan kamu. Saya nak buat rumah pada kamu. Baiklah, kalau nak buat rumah, tak apalah. Tapi nak buat rumah betul macam mana? Berapa
Kalau sekarang kita buat. Maknanya. Tapi dia kata ni, saya akan buat kamu rumah dalam memberi kaki dia akan buat rumah besar-besar lampu. Abu Hurairah, mereka itu adalah orang yang taat kepada Allah, nampak kepada Allah Taala. Maka bila hati kita terang, hidup kita zuhud, tapi tidak bermakna macam tu. Kereta-kereta besar dipakai jual belaka. Penipu dia suami sebenarnya belajar dengan Ustaz Kamal dia tambah terang kereta-kereta. Dah maknanya bukan masuk macam tu. Rumah yang biasa tetap macam biasa, kenderaan tetap kenderaan, hanya kita meletakkan bahawa penumpuan pada ibadat itu lebih, dan jangan jadikan kenderaan, rumah, kekayaan, kemewahan melalaikan kita kepada akhirat. Kalau kita tak lalai, teruskan. Pakailah kita besar, rumah besar, tapi dengan syarat jangan jadi lalai. Maknanya alhamdulillah ada orang yang memakai kereta besar, tetapi kereta besar itulah tempat dia adalah masjid. Alhamdulillah. Ada orang basikal je, tak siapa atas orang bagus. Maknanya pergi sana, pergi tempat-tempat maksiat. Jadi nak beritahu siapa yang baik? Orang yang kaya, yang ingat pada Allah Taala itu baik, kerana dia dikira orang yang zuhud. Maka jadilah kamu orang yang zuhud dalam kehidupan kamu. Jadi zuhud, maka terang hati kamu dengan hikmah. Hikmah di sini ialah ilmu yang kita boleh beramal dengannya. Allah Ta'ala campur hati kita terang, kemudian Allah Ta'ala beri hikmah, Allah Ta'ala beri ilmu yang kita boleh beramal. Sebab tu kita buat jadi semayang awal. Kalau dulu tak apa ingat ke akhirat, lah ni ingat ke akhirat. Dulu kita duk sibuk duk tengok TV, lah ni puasa malam duk tengok TV. Dulu kita duk kurang saja nak baca buku-buku agama, lah ni nak baca buku agama. Dulu kita berasa tak apa, mayang tak apa, lah ni mula kita nak memperbaiki amal ibadat kita. Itu tanda kita telah dapat hikmah daripada apa yang kita belajar. Itu mungkin tanda hati kita semakin bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, pastikan kita tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia. Baik, kita tengok. Dan menolong segala anggotanya dengan ibadat, dan memudahkan kita melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Mudah melakukan taat apabila hati sudah bersih dengan Allah. Hati sudah bersih, mudahlah kita meninggalkan maksiat, dan mudah kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi pertama, ingat, yang melalaikan kita apa yang melalaikan kita adalah dunia yang melalaikan kita. Hari ini manusia lalai disebabkan kepada dunia. Siang malam mencari harta. Kadang-kadang yang kita pelik tu, masjid pada waktu pagi tidak penuh. Tapi orang tunggu pergi kerja tepi jalan tu penuh dah. Kalau pergi ke Kuala Lumpur dulu, masa saya belajar di Kuala Lumpur, kita nak pergi sembahyang subuh tu, nak pergi ke masjid, ni berderu dah orang duk tunggu bahan. Kuat sembahyang tahajud kesengan pokok ni. Jadi tu tunggu dah ni. Subuh tu sembahyang ni dia bangun pukul berapa dah? Wallahu a'lam. Dan baru ni saya pergi ke Johor. Pergi ke Johor sekejap. Singgahlah di satu kawasan tu, saya tengok pukul 4 lebih jual makan penuh orang nak masuk Singapura. Makan tu dia makan tu macam makan pagi penuh ni, dengan makan dengan buat air semua, dah ada nasi goreng, nasi lemak dah ada dah pukul 3 pagi, dah 3 pagi pukul 4 pagi. Allah, ni pesen mukarrabin, orang yang berjaga malam. Maknanya pesen dah tidur malam terus ni pesengan ni. Dah pukul 3 jual dah, maknanya dah buat nasi lemak pukul apa? Pukul berapa? Memanglah dah dapat, dah lagi kita tahap gitu. Kita ni orang awam saja, dia orang mukarrabin. Orang yang dekat dengan Allah, berjaga malam. Masya-Allah. Kehidupan. Jadi nak beritahu sebab apa? Kenapa yang melalaikan kita daripada ialah dunia. Jadi timbul persoalan, kenapa kita tidak istiqamah buat amal ibadat? Kenapa jadi malas? Kerana hati kita masih lagi sibuk kepada dunia. Hari ini kita teruskan kepada penumpuan kepada akhirat. Tidak dalam waktu yang sama kita tidak meninggalkan dunia. Mungkin kita kurang sikit pada dunia. Alhamdulillah, ada juga yang ikut kuliah saya. Dulu dia kata maghrib pun buat kerja lagi. Dia kerja sendiri. Dan ni alhamdulillah dia tutup dah kedai awal-awal, dia tumpukan. Pada peringkat awalnya memang perniagaan pendapatan dia agak berkurangan. Hari ni berlebihan daripada dahulu. Walaupun dia dah tinggal dah. Dulu waktu maghrib pun dia tak mari masjid surau, ini dah mari masjid surau. Jadi nak beritahu yang paling penting kita ini cari sesuatu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita tahu halangan-halangan. Halangan yang pertama adalah dunia. Cara dunia, ada orang salah faham. Dunia ni melalaikan dia, maka ditinggalkan dunia.
Berhenti kerja, tambah kerja, lepas tu minta dengan orang lagi. Itu salah. Konsep tu salah. Konsep kita dengan hati kata utamakan akhirat daripada dunia. Dan kita ambil dunia sekadar perlu. Itu zuhud. Zuhud tidak menolak dunia. Zuhud mengambil dunia. Tetapi mengambil dunia sekadar yang perlu sahaja. Yang perlu sahaja. Tapi kalau ada yang lebih, ada lebih daripada tu, kita dapat, maka yang lebih tadi kita ambil juga. Ambil pun zuhud juga, tetapi kita belanja sekadar yang perlu, yang lebihnya infak fi sabilillah. Inilah dia orang yang zuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, dan perkara yang kedua daripada dua perkara yang wajib ia zuhud di dalam dunia, kerana keduanya bahawasanya membanyakkan harga amalnya, yakni tinggi nilai amalnya, dan membesarkan kadarnya dan memuliakan akan dia. Maka sebenarnya telah bersabda Nabi SAW, raka'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala min ibadatil muta'abbidi. Ada ya nun muta'abbidina ila akhir dahri abadan saumadan. 2 rakaat daripada laki-laki yang alim lagi zahid, yakni yang hatinya tidak tumpu kepada dunia ataupun tidak terpedaya dengan dunia, ataupun hatinya sentiasa mengingati Allah, zuhud hatinya, terlebih baik dan terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada ibadat orang yang beribadat hingga akhir semasa-masa ataupun